上帝的创造。Ya, ciptaan Tuhan. 第一个主题，上帝具有创造力的话。Ya, kita akan melihat kuasa firman Tuhan yang menciptakan segalanya. 圣经诗篇里面33章6节写道：诸天借耶和华的命而造，万象借他口中的气而成。Di dalam Mazmur 33 ayat 6, oleh firman Tuhanlah telah dijadikannya segala sesuatu, oleh nafasnya dari mulutnya segala tentaranya. 上帝这是具有创造力的话是如何发生作用的呢？ Bagaimana kita dapat memahami firman Tuhan itu dapat menciptakan segala yang ada di alam semesta ini? 曾经有人说，上帝是借着预先存在的事物在进行创造的。Ada pemahaman orang begini ya, kalau Tuhan menciptakan segala yang ada itu dari materi yang sudah ada. 我们来看创世纪中的记载。Kita lihat ya di kitab Kejadian. 上帝说，这3个字介绍了那负责6日创造大功的上帝充满能力的命令。Ya, ada 3 kata kalau di bahasa Mandarin, Shang Tishua, kalau di bahasa Indonesia Tuhan berfirman ya. 3 kata ini sangat mempunyai fondasi yang kuat, di mana dari firman Tuhanlah segalanya tercipta. 每一个命令都带着创造的大能，将空虚混沌的地球变成了乐园。 Ya, dari setiap ciptaan yang kita lihat itu menunjukkan kuasa Tuhan yang luar biasa. Dari bumi yang kosong yang tampaknya tidak ada kehidupan menjadi surga yang penuh damai dan ada kehidupan. 诗篇33章9节，他说有就有，命立就立。 Ya, di Mazmur 33 ayat 9 dibilang, dia berfirman dan hal itu terjadi, dan dia memberi perintah dan hal itu terjadi. 诚然，诸世界是借着上帝的话造成的。 Ya, jadi memang seluruh alam semesta ini berdasarkan Alkitab adalah kuasa Tuhan yang telah menciptakan semua ini. 这具有创造力的话，并不是靠着先前就存在的事物。 Ya, jadi bukan memang dari materi yang ada, tapi memang berdasarkan firman Tuhanlah alam semesta dan termasuk kita itu diciptakan. 希伯来书中11章3节中写道：我们因着信就知道诸世界是借着上帝的话造成的，这样所看见的并不是从显然之物造出来的。 Ya, di dalam Ibrani 11 ayat 3 dikuatkan lagi bahwa dengan iman kita tahu bahwa alam semesta diciptakan oleh firman Allah, jadi apa yang terlihat tidak diciptakan dari apa yang tidak terlihat. 虽然有时上帝使用预先存在的物质，比如亚当与野兽是用尘土造的，夏娃是用亚当的肋骨造的。 Ya, memang ada saatnya di mana Tuhan menggunakan materi yang sudah ada di alam semesta ini. Seperti waktu awal diciptakannya Adam menggunakan debu tanah ya, dengan binatang yang lain pakai debu tanah, dan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. 但最终地说，所有的物质都是上帝造的。 Tapi kita harus ingat bahwa materi-materi debu, tanah, dan yang lainnya juga pun adalah Allah yang menciptakan sebelumnya. 我们可以想象一下，我们所看到的一切都有上帝的大能，山川、河流、青草与鲜花，海洋与大地都有上帝的大能存在。 Ya, kita melihat kuasa Tuhan begitu luar biasa. Setiap kita lihat sungai, gunung, bunga, tanaman, tumbuhan yang lainnya, kita bisa melihat kuasa Tuhan yang begitu luar biasa telah menciptakan bumi ini. 好，那我们接下来第2个主题，上帝创造的顺序。 Ya, kita lihat urutan dalam penciptaan ya. 如果我们有圣经，可以翻开圣经看一下创世纪第1章。 Kita kalau lebih baiknya saudara-saudara yang memiliki Alkitab, kita buka Alkitab kita di Kejadian pasal yang pertama. 上帝6天的创造。 Ya, 6 hari penciptaan.
创世纪第一章1到5节，讲到我们居住的星球是如何从一个空虚混沌、渊面黑暗、什么也没有的地方出现了光。第一天，上帝造了光，把光暗分开了，就出现了白昼与黑夜。这是第一天的出现，有晚上，有早晨。Ya, kita lihat hari pertama penciptaan ada dari kosong hampa, tidak ada apa-apa, tapi Tuhan menciptakan terang untuk menerangi ciptaan yang akan datang selanjutnya. Di Kejadian 1 ayat 1 sampai 5, itulah hari pertama ya. 好，我们看第二天，创世纪第一章6至8节，这里记载了第二天的创造过程。第二天，上帝造了空气，把空气以上的水与空气以下的水分开，称空气为天。第二天创造结束之后，圣经里也记载了有晚上，有早晨，证明创造的时间是在1天之内完成，而不是经历很漫长的岁月。Ya, kita lihat proses di hari kedua penciptaan, diciptakannya cakrawala dan dipisahkannya air yang di atas dan di bawah. Ini menunjukkan petang dan malam, petang dan pagi selalu diucapkan di akhir penciptaan. Itu menunjukkan satu jangka waktu ketika Tuhan menciptakan sesuatu itu tidak membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. 好，那我们看第三天，创世纪1章9到13节，讲了第三天的创造过程。第三天，上帝把水聚在一处，旱地露出来，地发生了青草和结种子的菜蔬与结果子的树木。在第三天就出现了生命的现象，就是蔬菜与树木。Ya, di ayat selanjutnya Kejadian pasal 1 ayat 9 sampai 13, di sini proses Tuhan menciptakan flora, fauna, tumbuh-tumbuhan pada saat itu juga dalam waktu yang tidak lama ya. Nanti kita akan lihat apa sih makna penciptaannya. Sepertinya hanya lewat saja. Kayaknya Tuhan hanya kasih tahu hari ini ciptakan ini, hari ini ya tidak. Pasti ada pelajaran yang sedang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. 好，第4天，创世纪第1章6到9节讲了第4天的创造过程。第4天，上帝创造了光体，分了昼夜，做记号，定节令、日子、年数，造了2个大光，又造了众星，让大光管昼夜，让大光管昼，小光管夜。这是上帝特别的安排。原来上帝管理白天与黑夜，原来是上帝管理白天与黑夜，但他把光的能力给了大光与小光，让我们可以从中获得生命规律的智慧，时间流动的过程。 Ya, di hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang di ayat 14 sampai 19. Sebenarnya Tuhan sedang membuat satu siklus musim, hari, bulan, dan tahun pada saat itu. Jadi di sini Tuhan sedang menetapkan satu keteraturan buat manusia ketika akan menjalani kehidupannya. Manusia itu punya pedoman untuk melewati setiap hari yang ada. 好，那么看一下第5天，创世纪1章20节到23节，讲了第5天的创造过程。第5天，水中的生命与空中的飞鸟各从其类。上帝第一次赐福，是让海中的鱼、空中的鸟滋生繁多，多多地生养。 Ya, hari yang kelima ya sudah mulai semakin ada kehidupan karena sudah diisi, yang di udara diisi dengan binatang-binatang yang terbang dan yang di air diisi dengan hewan-hewan yang dapat hidup di perairan. 第6天，创世纪1章24节到31节讲了第6天的创造过程。第6天，上帝造了地上一切的活物、牲畜、昆虫、野兽。与最巅峰创造的就是按着自己的形象造了人。上帝再一次的赐福临到了地上的生命，又特别安排了人类进行管理
海中的鸟、空中的鸟、海里的鱼和一切生物和一切活物，也分定我们所补充生命的食物。Ya, di hari yang keenam, yang terakhir, Tuhan menciptakan semua hewan yang hidup di darat termasuk manusia ciptaan yang sempurna menurut gambarnya. Dan terakhir di sini di hari keenam kita bisa melihat bahwa Tuhan sedang memberikan satu siklus kehidupan supaya hewan manusia bisa terus berlanjut hidup, pasti ada makanan yang dibutuhkan. Dan pesan terakhir Tuhan adalah di mana Tuhan merencanakan manusia itu bertanggung jawab untuk mengelola setiap ciptaan yang telah diciptakan oleh Tuhan. 好，那我们看一下创造的条件与创造生命有什么相连的结果呢？ Ya, kita lihat ya, tadi udah bahas sekilas tentang urutan penciptaan, tapi apa tujuan Tuhan memberikan urutan-urutan yang ada, pasti ada pelajarannya. Yang pertama, kita harus ingat menciptakan kondisi dan menciptakan satu kehidupan yang akan terus berlanjut. 好，那我们看一下，刚刚我们已经看到了，就是创世纪第1章上帝的整个的创造过程，就可以发现一个规律：上帝一定是先创造了条件，然后再创造了生命。 Ya, yang pertama, ketika kita mengingat hari pertama ada terang dan cahaya, berarti Tuhan sedang memberikan sumber kehidupan ya. Cahaya itu adalah energi yang kita butuhkan, tumbuhan manusia butuhkan hingga saat ini. Jadi yang pertama kita harus ingat ketika berbicara tentang cahaya atau terang, Alkitab firman Tuhan itu adalah sumber kehidupan bagi setiap manusia. 第一天，上帝创造了光，就是我们的生命本源。光是生命光是生命需要的一种能量，光也是指引我们向上的一种指引。没有光，我们什么也看不到。如同在黑暗里面一样，约翰一书1章5节上面写道：“上帝就是光，在他毫无黑暗。”所以光就是上帝指引我们的方式。 Ya, dalam 1 Yohanes 1 ayat yang kelima berbunyi, Allah adalah terang dan di dalam Dia tidak ada kegelapan sama sekali. Jadi terang adalah cara Allah membimbing kita. Tanpa terang kehidupan kita saat ini pun, kalau motor kita ya lagi di jalan dan tidak ada lampu jalan sama sekali, lampu mobil kita juga tidak bisa nyala, kita nggak akan bisa pulang kemana-mana. Kita akan terhenti. Jadi terang itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Tuhan kita sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita setiap saatnya. 其次，第二天，上帝创造了空气。其实，上帝创造了可容下生命的空间，就是天与空气。有了光，生命还是没有办法生存。我们需要有地方才可以存活下来，所以上帝就把水分开，给我们造了空间，可以容下我们。 Ya, jadi selain cahaya, manusia itu nggak akan bisa hidup hanya dengan adanya cahaya ya. Manusia itu juga butuh tempat dan ruangan untuk mempertahankan kehidupannya. Makanya di hari kedua Tuhan memisahkan air yang di bawah dengan yang di atas cakrawala. Itu maksudnya adalah Tuhan sedang menyediakan ruangan, tempat untuk kita melakukan satu kehidupan yang Dia sedang rencanakan. 第三天，上帝又创造了生命存活的条件，陆地与海洋。有了空间，我们的生存需要在不同的条件下，所以上帝把水聚到一处，露出了旱地来，并且又给我们预备了菜蔬与果子和其他活物的食物。前3天都是创造的条件。 Ya, di hari yang ketiga ini kita lebih masuk lagi. Pertama ada cahaya, 2 ada tempat, ruangan. Yang ketiga, Tuhan melengkapi lagi satu kehidupan yang Ia rencanakan, di mana Ia menyediakan makanan untuk setiap makhluk hidup yang Ia ciptakan. Jadi yang ketiga lebih fokus ke Tuhan yang menyediakan kebutuhan kehidupan kita. 对，前3天我们看到了，第一天上帝创造了光。 第二天是创造了空间，第3天是海洋与陆地。这样
前3天的条件就创造好了，接下来就是上帝第4天的创造。然后上帝创造了光体放在了空中，表明生命流动的规律，就是循环与规律。上帝第2天空间的创造刚好与第4天创造了众星大光就是相结合，大光小光相对应，先有空间，然后再把星星月亮放到里面。Ya, jadi hari pertama sampai ketiga kita lihat Tuhan sangat memenuhi kehidupan kita. Jadi Tuhan itu tidak hanya menciptakan langsung lipat tangan, tidak. Tuhan benar-benar melihat setiap kebutuhan manusia. Itu hari pertama dan hari keempat kita belajar lagi ya. Ketika ada ruangan kayak rumah kita kosong, tapi nggak ada barang apapun. Bagaimana kita mau melakukan satu kehidupan di rumah kita tanpa ada alat bantu yang lainnya. Jadi pas udah ada ruang yang kosong di langit, Tuhan menempatkan benda-benda penerang. Jadi Tuhan kita itu benar-benar sangat teratur sekali. 接下来第5天，上帝造了水中与空中的生命，飞禽与大鱼。第3天的创造刚好是与第5天的创造相结合，先是有了海洋，然后把鱼放到里面，有了天空，把飞鸟放到里面。Ya, sama di hari kelima juga ketika udah diciptakan tempatnya dulu, ruangannya dulu, baru diisi ya, dan langit diisi dengan binatang-binatang yang di udara dan yang di laut juga. 最后第6天就是上帝最后的创造，他造了陆地上的生命，按着自己的形象造了管理地球的人。前5天的创造都是为最后1天完美的创造做的准备。上帝照着自己的形象造了人，上帝造了大光管理白昼，造小光管理黑夜，而造人是管理全地面，如有水里的鱼，空中的鸟和地上的走兽与昆虫。上帝的创造真是奇妙而且完全。Ya, sekali lagi, jadi di hari ke-6 menunjukkan kesempurnaan kuasa Tuhan dalam menciptakan alam semesta ini, termasuk manusia. Ketika Tuhan menciptakan benda penerang itu untuk menguasai bagian yang siang, bagian yang malam, dan Tuhan menciptakan manusia yang menurut gambar rupanya. Berarti Tuhan sedang memberikan satu tanggung jawab yang penuh untuk kita mengelola ciptaannya yang ada saat ini, entah itu tanaman maupun flora atau fauna. 好，第3个主题，上帝创造的过程与结果。Ya, bagian yang ketiga ini yang lebih penting lagi ya. Tadi kita udah membahas kenapa ada urutan-urutan. Sekarang kita lihat dalam setiap urutan ada prosesnya pasti. Jadi bagian ketiga kita akan lihat dalam penciptaan itu ada proses dan hasil. Sama kayak kita bekerja, ada proses dan hasil. 在上帝看来，过程与结果同样重要。Proses dan hasil itu sama-sama pentingnya. 我们可以看一下《创世纪》1章3节，上帝说要有光，就有了光。Ya, kita lihat di Kejadian 1 ayat 3 ya, jadilah terang maka terang itu jadi. 那么我们有一个问题，我们有没有觉得这节经文显得有些啰嗦呢？ Kita lihat ya, kayaknya ada satu kalimat yang di Kejadian 1 ayat 3 ini kayaknya ayat ini kayaknya Tuhan bertele-tele ya. 如果你是摩西，你会觉得这句话绕口吗？ Ya, jika kita adalah Musa, apakah kita juga memiliki pemikiran yang sama bahwa ini terlalu bertele-tele? 为什么不直接写上帝创造了什么，而是写上帝说要有光就有光呢？ Ya, kenapa nggak langsung aja jadilah terang, udah gitu aja. Kenapa ini harus kayaknya lebih bertele-tele? 摩西是受到什么样的感动才会这样写呢？ Ya, pasti Musa memiliki sudah digerakkan oleh Roh Kudus sehingga dia memandang pasti Tuhan punya hal pelajaran di dalam setiap firman yang dia ucapkan. 这句话除了告诉我们上帝造了什么，也告诉了我们
是怎么创造的。 Ya, selain kita nggak boleh hanya lihat hasil ya, saya ciptaan Tuhan hari ini, Tuhan ciptakan benda-benda, tidak. Sebenarnya Tuhan sedang menunjukkan kepada kita bahwa apa yang Ia sedang lakukan ketika di masa-masa penciptaan yang sudah terjadi. 在上帝眼中，他创造的结果与创造的过程是同样重要的。 Ya, sekali lagi hasil dan proses ketika penciptaan Tuhan menunjukkan kedua hal ini sangat-sangat penting, sama pentingnya. 我们如今的时代有很多人只看重结果，却不看重过程。 Ya, di dalam kehidupan kita ya, kebanyakan orang pengen hasilnya ya. Yang penting gigi saya nggak sakit lagi ya, nggak usah terlalu banyak proses dokter. Kita nggak mau proses yang lama, yang berbelit-belit, kita mau hasilnya. Itulah kehidupan kita saat ini. 现在有句很流行的话叫做“笑贫不笑娼”，是为了利益不择手段，注重结果而不注重过程。就是笑。Oh, siap dah. Ada istilah di Tiongkok, kita menertawakan orang miskin tapi kita nggak pernah menertawakan koruptor, prostitusi yang kayaknya mereka mendapatkan hasil yang instan ya. Itu berarti kita hanya menilai hasil aja. Kita sekali lagi kita hanya melihat hasil tapi kita nggak mau melihat proses yang begitu penting juga dalam kehidupan kita. 就像现在如今有很多的商人，他们为了谋求利益而用了很多不恰当的手段去获得利益，就是经商、经济。 Ya sekarang kayaknya lebih banyak orang sekali lagi kayaknya mau hasil yang cepat dengan hasil yang berlipat ganda daripada mengikuti setiap langkah-langkah yang harusnya yang kita ikuti. 所以上帝教导我们是不单要注重我们的结果，更要注重我们过程是有没有符合上帝的旨意。 Ya, sekali lagi di dalam setiap proses kehidupan kita juga Tuhan ingin kita benar-benar nggak hanya lihat hasil. Kita harus melihat bagaimana Tuhan ada di dalam setiap proses kehidupan yang kita jalani saat ini. 我们通过一个故事来感受一下。 Ya, ada sebuah cerita yang pasti kita sudah sering dengar. 有三只小猪。 3 ekor babi ya. 从前有三只小猪，它们为了躲避大灰狼，然后它们同时去找材料，搭建自己的房子来抵御大灰狼。 Jadi ada 3 ekor babi yang ingin membuat ruangan untuk mempertahankan hidupnya dari serangan serigala. 第一只小猪它非常的聪明，它用稻草很快的就搭建了一只稻草屋。 Ya, yang pertama kayaknya babi yang cusung. 对，猪。 Babi yang pertama kayaknya lebih pintar ya, dia membangun rumah dengan sangat cepat menggunakan rumput, sejenis rumput yang bisa dibuat untuk rumah. 而当大灰狼来的时候呢，大灰狼深呼一口气，一下就把第一只小猪的稻草屋给吹散了。 Ya, ketika datang serigala itu dengan gampangnya rumahnya itu dihancurkan karena terbuat dari rumput. 而第二只小猪呢，它也非常的勤奋，它用木头盖了一间很漂亮的木屋。 Ya, yang kedua juga pengen cepat-cepat ya, hasilnya aja yang penting cepat sehingga serigala datang udah ada tempat berlindung. Jadi yang kedua itu membangun rumahnya itu dengan kayu. 然后当大灰狼来的时候呢，大灰狼用力气把他的木屋给推倒了。 Jadi yang kedua juga dengan sangat memang butuh effort lebih banyak, tapi serigala itu juga dapat menghancurkan rumah babi yang kedua yang terbuat dari kayu. 但第三只小猪它非常的勤劳，它用石头辛辛苦苦的一块一块的搬，然后建成了一块石头的房子，非常的结实。 Ya, babi yang ketiga sangat rajin sekali dan penuh ketekunan dengan sungguh-sungguh membangun rumahnya dari batu walaupun penuh penderitaan dan
waktu yang cukup lama, tapi dia berhasil membangun rumahnya dari batu. 然后当大灰狼来的时候呢，他推也推不倒，吹也吹不坏。Ya, jadi waktu serigala datang untuk berusaha menghancurkannya bagaimanapun tidak bisa menghancurkan rumah babi yang ketiga. 这个故事告诉我们，我们就像三只小猪一样，他们第一只小猪和第二只小猪，他们只追求过程，他们搭的房子很快，但是他们只追求结果，但是他们的房子在过程中没有去用心用力的去做，所以呢，他们的房子很不结实，被大灰狼都给毁坏了。Ya, kisah ini sangat memiliki makna kehidupan yang juga kita butuhkan saat ini. Bagaimana kita mungkin kadang-kala mirip dengan yang pertama dan kedua ya, pengennya cepat selesai, nggak mau yang ribet, nggak mau yang susah. Kita harusnya menjadi yang bagian yang ketiga. Kita harus melewati proses yang mungkin kayaknya sulit sekali ya. Saya harus minum jus, saya harus ini ikutin arahan Ibu Pitlin, baru saya butuh obat yang lebih bisa cepat menyembuhkan ini. Tidak ya, kita jangan hanya menilai hasil, pengennya hasil yang cepat, tapi kita harus melewati prosesnya juga. 第三只小猪呢，它在过程中很辛苦的搬着石头，然后它的结果是石头房子也非常的结实，它的过程也非常的努力。所以呢，我们在做事情的时候，不管是做生意还是工作，我们过程都要去认真的去做，结果上帝会自有安排的。 Ya, bagaimanapun sesulit apapun yang kita alami saat ini, proses seberat apapun dalam pekerjaan kita, dalam hal yang kita lakukan, kehidupan kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga, dan apapun yang kita lakukan benar-benar kita itu harus benar-benar lebih rencana, lebih giat, lebih tekun dan menyerahkan proses ini kepada Tuhan. 好，我们看一下上帝做事情的计划与步骤。 Ya, ketika Tuhan menciptakan, Tuhan sedang mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh perencanaan. 那我们考虑一个问题：上帝为什么不把所有的事情一天都造齐了呢？ Nah, kenapa kita mungkin bertanya, Tuhan kan punya kuasa yang menciptakan dalam satu hari atau dalam 1 jam gitu bisa saja. Kenapa Tuhan tidak melakukannya dalam waktu yang sangat cepat sekali? 反而分成6天，他没有这样的能力，还是做不到？是因为他做不到吗？还是因为他没有这样的能力呢？ Ya, apakah memang Tuhan tidak punya kuasa dan kemampuan untuk melakukan hal ini, atau ada hal yang lain yang sedang Tuhan ajarkan kepada kita? 其实上帝这样创造世界，不是为了他自己，而是为了我们全人类。这里就体现出了他完美的品格，我们要向他学习。 Ya, jadi Tuhan sedang memberikan pelajaran kepada kita semua ya, bahwa hidup penuh perencanaan itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Jadi pas Tuhan menciptakannya secara berurutan dan tahap bertahap, Tuhan sedang mengajarkan kepada setiap manusia untuk hidup lebih teratur dan lebih terencana. 我们通过刚才的学习，就可以看到，从圣经里面看到，上帝每一天的创造都是非常的有计划、有规划的去创造，而且前面的创造是有顺序，到后面的结果都是很有计划、规划的去做。 Ya, Tuhan melakukan segala sesuatu dengan hati yang sungguh-sungguh ya, kerelaan hati, kegigihan dan keteraturan. Itulah yang Tuhan sedang ajarkan kepada kita semua. 对，上帝他在创造的过程中呢，他每天的时光都是过得非常的充实。他在创造之后呢，他都会去观察，去看自己的创造是怎么样的。 Ya, selain Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh perencanaan, setiap selesai dia melihat ciptaannya, dia evaluasi ya, evaluasi tinjau ulang. 从中我们可以看出4个上帝创造给我们的指引。 Ya, ini juga menjadi pelajaran buat kita ya, bukan hanya hidup penuh perencanaan, tapi kita harus mau mengevaluasi, tinjau ulang apa yang kita lakukan untuk sesuatu yang lebih baik lagi. 第一，
每天都要有规划的去工作生活，不要浪费上帝给我们的宝贵光阴。 Ya, pelajaran yang selanjutnya juga adalah kita tuh nggak boleh menunda-nunda pekerjaan kita. 第二，每天的事情不拖延，第一天可以完成的事情，不要拖延到第二天。 Ya, kalau kita bisa kerjakan selesai hari ini, kerjakanlah. Jangan menunda untuk besok. 第三，要做复盘。上帝创造之后都会看自己今天的工作，他都会说自己的工作自己创造的甚好。 Sekali lagi ya, setelah jangan menunda, harus punya perencanaan, kita harus tinjau ulang apa yang kita kerjakan. 对，上帝是有计划的去工作，同样也有规划的去休息。 Ya, yang terakhir, setelah bekerja melakukan penciptaan, dia juga memberikan kepada kita contoh untuk harus beristirahat. Jangan juga terlalu berlebihan bekerja. 我们可以翻开圣经， Kita dapat buka Alkitab kita pada saat ini. 创世纪2章1至3节。 Ya, di dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. 上帝创造天地，天地万物都造齐了。到了第7日，上帝创造的工已经完毕了，就在第7日歇了他一切的工，安息了。上帝赐福给第7日，定为圣日，因为在这日，上帝歇了他一切创造的工，就安息了。 Ya, ayat 1 sampai 3 ya. Demikianlah diselesaikannya langit dan bumi dan segala isinya ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. 所以我们在工作生活当中也要有规划的去休息。 Ya, waktu kita bekerja sekali lagi kita harus membuat perencanaan untuk beristirahat juga. 所以上帝制定了7日一周的规律，让我们6日工作，第7日得安息。 Ya, jadi ketika Tuhan telah memberikan contoh dalam siklus mingguan 6 hari bekerja, 1 hari mari kita mengingat bahwa Tuhan di dalam setiap proses kehidupan kita, dia juga ingin kita benar-benar memiliki satu istirahat yang penuh dengan dia di hari yang ke-7. 我们要向上帝学习，每天都有计划律去生活，也要执行自己所做的计划。做完之后，当天结束要进行复盘，让我们珍惜每一天的光阴与生命。 Ya, jadi kita harus belajar dari Tuhan pada hari ini, mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita bekerjalah dengan penuh perencanaan, kegigihan, kesungguhan, evaluasi, dan jangan lupa untuk beristirahat. 所以呢，我们要按照上帝所指定的旨意，还有上帝所做的规律，我们早上就起来做今天的规划，然后晚上做今天的复盘，然后结束之后要好好的去休息，恢复上我们今天所消耗的精力。 Ya, satu siklus kehidupan dan waktu yang Tuhan telah berikan contoh kepada kita, inilah yang kita akan turuti. Kalau kita menurutinya, kita akan mendapat berkat kesehatan dan berkat-berkat yang lainnya. 上帝也是这样做的，他创造之后都是写有晚上有早晨，他是第二天到天亮的时候再开始进行第二天的创造。 Ya, ketika Tuhan bilang jadilah petang dan jadilah pagi, Tuhan itu sekali lagi Tuhan yang penuh dengan perencanaan. 所以呢，我们在工作生活当中也要按照上帝的旨意，完全的去顺服，依靠上帝。 Ya, jadi dalam pekerjaan kita harus juga mengingat bagaimana Tuhan melakukan pekerjaannya, begitu juga saya seharusnya melakukan pekerjaan saya. 我们今天的分享比较短暂，感谢大家的聆听。 Ya, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan sampai selesai. Inilah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. 好，那我来先祷告。 Saya akan mimpin doa tutup. 慈悲圣洁仁爱的圣天父，
Ya, Allah kami yang penuh kasih dan penyayang, 爱我们的圣父、圣子、圣灵三位一体的真神。 Allah yang memberikan kehidupan kepada kami semua. 感谢你把这本美好的圣经赐给我们。 Terima kasih karena Tuhan telah memberikan Alkitab yang luar biasa kepada kami. 主啊，你所赐下的圣经每一句每一字都是有独特的意义。 Tuhan, setiap firman-Mu di dalam Alkitab adalah sangat berharga dan penuh dengan pelajaran yang harus kami turuti. 主啊，请你开通我们的心智，让我们看见里面真正为我们预备的亮光。 Tuhan, bukalah hati kami agar kami sungguh-sungguh lebih belajar dan memahami firman-Mu ini. 你是知道我们每一个人生命一切的所需所求。 Tuhan, Engkau mengetahui setiap proses, beban, dan apa yang sedang kami lalui saat ini. 我们来到这里都是渴慕得到你真光的照耀。 Ya, kami datang semua pada saat ini di hadapan-Mu membutuhkan pertolongan dari Engkau, ya Tuhan. 求你赐圣灵给我们，不单让我们在这一刻能够去感受你的真理，让我们在平时每时每刻都能够去研究你的话语与真理。 Roh Kudus-Mu yang memberikan kemauan dan tuntunan agar kami bukan hanya belajar pada saat ini saja, tetapi dalam setiap hari kehidupan kami harus belajar firman-Mu. 主啊，也请你赐福给我们， Tuhan, kami juga memohon memberikan kepada kami 让我们能够做你的见证，让世人看到我们身上有你的形象。 ya, kami dapat menjadi saksi kesaksian bagi orang-orang di luar sana, saksi yang baik menjadi terang dimanapun kami berada. 让我们能够去彰显你的恩赐，彰显你的恩典，让世人都能够因我们而信，因我们的行为见证而吸引过来归向你。 Agar setiap orang dapat melihat kebaikan Tuhan melalui setiap hal yang kami lakukan dalam kehidupan kami setiap harinya. 主啊，也请你赐福我们在场的每一个人， Tuhan, Engkaulah yang membimbing setiap kami, 让我们的身体、我们的健康、我们的平安、工作，全都在你的手中呈现出来。 Engkau yang memberkati setiap pekerjaan, setiap hal yang kami lakukan, kesehatan kami yakin Tuhan yang terus menopang. 主啊，我们都知道你的爱是完全正直的，完全怜悯的。 Tuhan, kami tahu kasih-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami. 我们也把自己完全献上，祷告祈求，实属不配，是奉耶稣圣名所求。 Dalam nama-Mu lah kami berdoa. 阿门。 Amin.